Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang peguam berpandangan, rakyat perlu menghormati tita daripada Istana Negara kerana isu pelantikan pengganti Ketua Hakim Negara bukan semata-mata di tangan Perdana Menteri. Menurut peguam Dr. Zulkarnain Luqman, pelantikan itu sebaliknya turut melibatkan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Kita tidak perlu menambah lagi kekalutan dengan menganjurkan seminar atau perhimpunan yang hanya akan memarakkan suasana. Saya berpendapat pelantikan hakim-hakim ini akan selesai tidak lama lagi kerana pihak Istana Negara sendiri pun sudah mengeluarkan kenyataan. Dalam hal ini, kita patut serahkan urusan pelantikan ini kepada mereka yang diberikan autoriti oleh perlembagaan iaitu Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja, katanya. Menurut Zulkarnain, selagi proses itu masih teratur dan mematuhi peruntukan dalam perlembagaan, masyarakat tidak perlu terbuai dengan emosi dan marah kononnya berlaku krisis kehakiman. Kata beliau, siapa yang layak menerajui kedudukan tertinggi kehakiman adalah senario hari ini yang bersifat sementara. Krisis kehakiman sebenarnya tidak wujud jika kita merujuk kepada krisis kepercayaan orang ramai terhadap institusi seperti yang berlaku kepada Allahyarham Tun Saleh Abbas atau seperti yang berlaku dalam kes Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI VK Linggam, katanya. Zulkarnain sebaliknya menegaskan kepentingan untuk menilai bagaimana kebocoran dakwaan minit mesyuarat Suruhanjaya, pelantikan kehakiman JSC boleh berlaku dan ia tentu melibatkan orang dalam institusi itu sendiri. Beliau berkata, kebocoran itu bersifat malafide, jahat, kerana hanya 6 muka surat minit mesyuarat JSC yang dibocorkan, sedangkan dokumen itu mempunyai 21 muka surat. Oleh itu, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya terhadap dokumen yang bocor itu kerana kita tidak dapat maklumat yang penuh. Menurut Zulkarnain lagi, berdasarkan maklumat yang bocor itu, jelas dalam badan kehakiman sendiri mempunyai agenda politik yang tersendiri dan memberi gambaran ada pihak yang mahukan individu tertentu menjawat jawatan tertinggi tersebut. Bagi saya, ini yang merosakkan nama baik kehakiman, iaitu apabila perkara yang bocor itu menimbulkan polemik yang tidak baik terhadap calon-calon yang bakal menjawat jawatan tertinggi kehakiman, katanya. Semalam, Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata, polis telah melancarkan siasatan di bawah OSA berhubung dakwaan kebocoran minit mesyuarat JSC. Khalid berkata, siasatan itu dikendalikan oleh unit siasatan klasifikasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan akan memfokuskan kepada bagaimana maklumat dalaman itu boleh tersebar dan terdedah di media sosial. Seorang peguam berpandangan, rakyat perlu menghormati tita daripada Istana Negara kerana isu pelantikan pengganti Ketua Hakim Negara bukan semata-mata di tangan Perdana Menteri. Menurut peguam Dr. Zulkarnain Luqman, pelantikan itu sebaliknya turut melibatkan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Kita tidak perlu menambah lagi kekalutan dengan menganjurkan seminar atau perhimpunan yang hanya akan memarakkan suasana.
Saya berpendapat pelantikan hakim-hakim ini akan selesai tidak lama lagi kerana pihak Istana Negara sendiri pun sudah mengeluarkan kenyataan. Dalam hal ini, kita patut serahkan urusan pelantikan ini kepada mereka yang diberikan autoriti oleh perlembagaan, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja, katanya. Menurut Zulkarnain, selagi proses itu masih teratur dan mematuhi peruntukan dalam perlembagaan, masyarakat tidak perlu terbuai dengan emosi dan marah kononnya berlaku krisis kehakiman. Kata beliau, siapa yang layak menerajui kedudukan tertinggi kehakiman adalah senario hari ini yang bersifat sementara. Krisis kehakiman sebenarnya tidak wujud jika kita merujuk kepada krisis kepercayaan orang ramai terhadap institusi seperti yang berlaku kepada Allahyarham Tun Saleh Abbas atau seperti yang berlaku dalam kes Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI VK Linggam, katanya. Zulkarnain sebaliknya menegaskan kepentingan untuk menilai bagaimana kebocoran dakwaan minit mesyuarat Suruhanjaya pelantikan kehakiman JSC boleh berlaku dan ia tentu melibatkan orang dalam institusi itu sendiri. Beliau berkata, kebocoran itu bersifat malafide, jahat, kerana hanya 6 muka surat minit mesyuarat JSC yang dibocorkan, sedangkan dokumen itu mempunyai 21 muka surat. Oleh itu, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya terhadap dokumen yang bocor itu kerana kita tidak dapat maklumat yang penuh. Menurut Zulkarnain lagi, berdasarkan maklumat yang bocor itu, jelas dalam badan kehakiman sendiri mempunyai agenda politik yang tersendiri dan memberi gambaran ada pihak yang mahukan individu tertentu menjawat jawatan tertinggi tersebut. Bagi saya, ini yang merosakkan nama baik kehakiman, iaitu apabila perkara yang bocor itu menimbulkan polemik yang tidak baik terhadap calon-calon yang bakal menjawat jawatan tertinggi kehakiman, katanya. Semalam, Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata, polis telah melancarkan siasatan di bawah OSA berhubung dakwaan kebocoran minit mesyuarat JSC. Khalid berkata, siasatan itu dikendalikan oleh unit siasatan klasifikasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan akan memfokuskan kepada bagaimana maklumat dalaman itu boleh tersebar dan terdedah di media sosial.